Okey, kembali dalam Malaysia hari ini kita jaga kita dan kita terus nak jaga kita supaya dapat dihentikan diputuskan rantaian COVID-19 ini dan saya masih lagi bersama dengan tetamu kehormat Yang Berhormat Datuk Alexander Nantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP. Datuk, dalam laporan berita harian pada 18 April disebutkan 10,212 aduan diterima oleh Kementerian sepanjang PKP ini. Bermakna ada juga isu-isu yang dilontarkan kepada pihak kementerian tentang kepenggunaan ini. Iya, kebanyakannya aduan itu adalah berkenaan dengan harga lah, harga barang. Jadi dengan bekalan tak berapa banyak, ya. Jadi aduan ini dia bukan sekadar kepada bekalan ataupun harga. Yang angka yang besar itu adalah aduan-aduan yang lain. Kita kumpul sekali lah. Baik, okay. Ya, jadi kalau aduan mengenai harga barang dan bekalan itu dia tak sebanyak itu. Kalau khusus kepada itu saja. Tapi aduan ni aduan semualah. Okey, kira umumlah ni ya. Umumlah. Baik, dan setakat ini saluran untuk rakyat menyampaikan sebarang keresahan ataupun aduan tu bagaimana? Ya, kita terima bukan sekadar aduan, malah kita pun juga terima pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitan dengan kementerian. Okey. Jadi apa saja kita terima, kita setakat mana boleh pegawai kita bantulah. Ada yang menanya di mana akan nak dapat bantuan prihatin dan sebagainya. Jadi kita terima semua. Jadi kita ada saluran memang sepatutnya sudah diketahui umum lah. Kita beberapa saluran untuk pengguna membuat pertanyaan ataupun aduan. Kita ada aplikasi WhatsApp KPDN HCP 019-279-4317. Nombor dia. Lagi pun kadang melalui email lah. Yeah. aduan@kpdnhcp.gov.my. Dan kita ada juga portal e-aduan KPDN HCP dan juga aplikasi telefon pintar Is Adu KPDN HCP dan satu lagi telefon hotline KPDN HCP 1-800-886-800. Jadi inilah 1345 saluran yang di mana rakyat ataupun umum boleh hantar aduan ataupun pertanyaan kepada kita. Ya, dan pastinya ini juga kesempatan untuk rakyat menyampaikan apa saja permasalahan mereka berkaitan dengan isu kepenggunaan ini. Sepanjang PKP ini kita melihat rakyat tidak dapat keluar. Jadi apa antara adakah kalau saya tanyakan kepada Datuk, tadi di awal Datuk kata banyak pertanyaan yang tidak ada kaitan juga. Saya tak tanya tentang bantuan prihatin sampai barangkali mereka cari pihak untuk mereka hubungi kan untuk mendapatkan maklumat tentang aduan berkaitan dengan kenaikan harga. Adakah itu signifikan berbanding sebelum PKP ini ataupun tidak nampak ketara? Pada mulanya memanglah. Kemarin kami ada satu mesyuarat dan kita melihat ini. Saya bangga kerana sebab beberapa hari ini sifar aduan pun. Jadi orang tak adu pada masalah harga ataupun bekalan. Yeah. Bagi kami ini bermaknanya sudah selama 1 bulan kita PKP ini orang sudah tahulah. Jadi sudah cukup yakin sebab hari-hari kita kerajaan umumkan memang dengan pemantauan yang rapi yang kita buat bukan sekadar kami di KPDN HCP saja, kementerian-kementerian lain seperti mana Kementerian Pertanian ataupun Industri Asas Tani juga ada sistem pemantauan mereka. Yeah. Jadi kami bekerja secara smart partnership lah dalam hal ini. Jadi begitu juga Kementerian MITI, Industrial International Trade and Industry. Jadi kita ada task force untuk 3 kementerian ini bekerjasama dan kita buat pemantauan ataupun melihat kepada keadaan bekalan makanan kita. Oleh kerana itu bagi saya mungkin
setiap hari maklumat-maklumat berkenaan dengan bekalan harga, bekalan barang makanan ni kita jaminkan. Jadi mungkin oleh itulah rakyat dah tahu dan tak perlu buat aduan ataupun pertanyaan mungkin. Ya, semua berada dalam keadaan terkawal. Okey, pada masa tempoh PKP ni, rakyat keluar dari rumah untuk beli barang keperluan tu, barangkali kita nampak dalam keadaan terkawal dan galakkan untuk beli secara dalam talian ni semakin lama semakin kita lihatlah. Ya. Jadi dari segi pemantauan itu pula bagaimana, Datuk? Ya, kita juga memperhati dan kita banggalah oleh kerana ada peningkatan pembelian atas tali online. Dan sebab selepas transaksi itu dibuat semestinya pengantaran, delivery. Di situlah peranan kami di Kementerian KPD dan AGP ini kita kawal lah dan kita itu dalam kawalan selia kami untuk yang mengantar tu dia ada pas permit supaya tidak dihentikan oleh pihak polis ataupun yang berkuasa ataupun menjalankan tugas untuk memantau perjalanan di jalan raya. Jadi kita keluarkan pas untuk mereka supaya e-dagang ini ataupun pembelian atas talian ini berjalan dengan lancar. Kerana barang-barang dia beli itu dapat dihantar. Ya. Okey, dan Ramadan akan tiba esok. Jadi bila sebut tentang Ramadan sebelum PKP pada tahun-tahun lalu banyak isu tentang bekalan tidak cukup. Apa jaminan kementerian pada kali ini walaupun dalam fasa PKP dan sebagainya ini akan terus cukup bekalan barangan? Kita dah buat kajian, memang cukup. Dan untuk kita mengawal harga yang lazim kita buat apabila ada perayaan Hari Raya ke Tahun Baru Cina ke, dan pada tahun ini sebaik seminggu saja kita merayakan Hari Raya Aidilfitri, akan ada perayaan Kemantan di Sabah dan Harian Gawai Dayak di Sarawak. Jadi ini perayaan-perayaan yang memang akan dalam sebulan ni akan datanglah. Jadi buat sekarang kami dah buat persediaan. Sebab itu bukan yang perkara baru. Yang setiap tahun kita adakan kawalan harga maksima masa perayaan. Sebenarnya di peringkat mesyuarat khas yang setiap hari diadakan di mana menteri-menteri kementerian terlibat bermesyuarat 2 minggu lepas telah diputuskan untuk kalau perlunya ada keperluan kita boleh buat laksanakan skim kawalan harga maksima pada PKP ini. Mengapa kita tak buat? Sebab kita dapati tidak ada keperluan. Harga memang di peringkat yang rendah sekarang. Mungkin oleh kerana PKP ini orang tak pergi keluar macam biasa dan semua untuk membeli belah, jadi permintaan mungkin turun. Jadi oleh kerana tidak ada keperluan, tak perlulah kita laksanakan untuk PKP walaupun kita dibenarkan sudah. Jadi akan menjelang hari raya ni Ramadan bermula besok, kita akan lihat dalam masa seminggu 2 minggu pertama ni Ramadan, dan apabila kita melihat ada petunjuk-petunjuk untuk ini harga ini ada mungkin naik dan kita tak nak dia sampai ke tahap yang naik mendadak dan membebankan orang. Mungkin di situlah nanti kami akan menggunakan kuasa kami yang sedia ada untuk kita laksanakan skim kawalan harga maksima ni. Jadi buat masa sekarang kita buat pemantauan dulu. Buat masa sekarang mungkin belum ada keperluannya. Jadi ini juga pihak-pihak yang sepatutnya berniaga atau berjaga perniagaan dengan harga yang patut, jangan ambil kesempatan sebab pemantauan daripada pihak kementerian itu sangat-sangatlah diperlukan sekarang ini oleh rakyat. Sikit pesanan kepada rakyat Malaysia, Datuk.
sebagai pengguna? Ya, dari kami di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna, marilah kita bersama dengan kerajaan, bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita berjaya dalam kita memerangi wabak COVID-19 ini. Banyak yang perlu kita buat perubahan daripada cara kita sebelum COVID ni. Dari sekarang yang perlu kita buat iaitu kita lebih jaga kebersihan dan kita lebih sepatutnya jaga jarak kita dengan orang lain, social distancing. Jadi perlu juga kita dalam istilah penggunaan ini sebagai pengguna yang bestari, yang bijak. Tak perlu kita beli berlebihan dan mungkin daripada masalah atau fenomena PKP ataupun wabak COVID-19 ni mungkin banyak yang kebaikan kita dapat untuk kita berubah dalam cara kehidupan harian kita. Jadi yang mungkin sebelum ini belum kita amalkan. Jadi mungkin dalam erti perniagaan kita boleh juga melihat kepada bagaimana kita lebih menggunakan e-dagang. Mungkin yang lebih mudah, yang lebih terjamin. Ya. Akan tetapi satu yang saya nak saran kepada masyarakat, kalau kita membuat transaksi online tu, biarlah kita sebagai orang berhati-hatilah, jangan bersebarangan sebab ada juga di bidang itu orang nak menipu dan sebagainya. Jadi elakkan dari penipuan kalau saya membeli online. Ya. Baik, Datuk, terima kasih banyak bersama kami. Yang Berhormat Datuk Alexander Nantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN DCP bersama dengan ini, dan ikuti nasihat ini sangat-sangat penting, jadi pengguna yang bistari ya, Datuk ya. Dan juga jadilah peniaga yang berhikmah. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Kita jemput lagi insya-Allah satu hari nanti ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita nak